A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri bin Ishaq, pensyarah kita yang mengajar tentang tafsir ayat ahkam. Yang disayangi sahabat-sahabat semua, insya-Allah hari ini kumpulan kami akan membentangkan subjek tafsir ayat ahkam dan kami diberi tajuk hukum terhadap orang yang berzina. InsyaAllah, nama saya Muhammad Aminuddin bin Alias, nombor matrik saya 17BI040089. InsyaAllah saya akan... Yang kemudian saya serahkan kepada sahabat-sahabat saya untuk perkenalkan diri mereka dulu. Baru mula dengan Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Jaafar, 17BI040090. Kemudian saya serahkan kepada Azman untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azman bin Mukhtar, nombor matrik 17BI040094. Saya Muhammad Fasyah bin Muhammad, 17BI041000. Kemudian saudara kami Yusuf. Nama saya Muhammad Yusuf Qastalani bin Abdullah, nombor matrik 17BI041003. Baik, insya-Allah terus ke slide yang seterusnya. Okey, saya akan bacakan surah yang berkaitan dengan zina ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. InsyaAllah seterusnya kita akan baca maksudnya dan harap semua untuk dengar molek-molek insyaAllah. Maksudnya, ini ialah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat, iaitu mengamalkannya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Lelaki yang berzina, iaitu lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula, iaitu lazimnya tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan slide. Semua saya akan jelaskan makna ayat secara lafziah. Yang pertama, surah. Dari segi bahasa, perkataan ini membawa maksud sesuatu yang diturunkan dari langit dan tempat yang tinggi. Dari segi istilah ialah kumpulan ayat-ayat yang mulia yang memiliki awal dan akhir seperti surah Al-Kawthar. Adapun penyebutan kumpulan ayat-ayat tersebut dengan surah ialah kerana kedudukannya yang mulia dan tinggi. Ini sama seperti perkataan suwaru yang bererti pagar yang tinggi.
Yang kedua, anzalnaha, yang bermaksud yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Pasti di sebalik penggunaan perkataan inzal ialah kerana ayat tersebut turun dari arah atas, dan ini merupakan isyarat bahawa Al-Quran ini diturunkan daripada Allah dan bukan hasil karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didakwa oleh kaum musyrik. Yang ketiga, wa faradnaha, yang bermaksud di dalamnya telah kami tetapkan hukum-hukum secara pasti. Adapun erti dasar perkataan al-farq ialah memotong sesuatu yang keras. Adapun maksudnya di sini ialah mewajibkan sesuatu secara sempurna. Perkataan ini menggunakan tasydid, iaitu faradnaha, untuk menunjukkan sisi metafora dan penekanan kewajipan serta jumlahnya yang banyak. Okey, yang keempat, ayatun bayyinat. Perkataan ini, ayat ini adalah jamak kepada perkataan ayatun. Terkadang yang dimaksudkan dengan perkataan ini ialah Al-Quran, dan terkadang ianya bererti tanda atau bukti kekuasaan Allah. Jika yang dimaksudkan dengan perkataan ayat adalah Al-Quran, maka erti perkataan ini ialah ayat-ayat tersebut jelas menunjukkan kandungan hukum yang ada di dalamnya, seperti ayat yang di dalamnya terdapat kandungan hukum zina, qazaf, li'an dan sebagainya. Jika yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut ialah ayat-ayat kauniyah, maka maksudnya ialah ayat tersebut secara jelas menunjukkan keesaan Allah, kekuasaannya yang sempurna. Contohnya, pembenihan awam yang kemudian mengalirkan air. Okey, yang kelima, tadhakkarun. Ini merupakan kata kerja mudhari' dari bahasa Arab yang mana ada hurufnya yang dilupuskan. Asal kata ini adalah tatadhakkarun, yang bererti mengembalikan ingatan tentang sesuatu yang telah hilang dan menjadikannya sebagai nasihat dan pegangan hidup. Yang keenam, az-zaniyatu waz-zani. Secara bahasa, perkataan zina bererti melakukan senggama atau persetubuhan yang diharamkan. Sedangkan secara syariat, artinya ialah persetubuhan antara seorang lelaki dan perempuan pada kemaluan kedua-duanya tanpa ada ikatan perkahwinan atau sesuatu yang menyerupai perkahwinan. Itu syubhan nikah. Yang ketujuh, fajlidu. Perkataan ajil artinya memukul, sementara ar-raghib memperbolehkan memaknainya dengan pemukulan dengan rotan atau tongkat. Yang kedelapan, ra'fah, artinya rasa belah kasihan. Ini diambil daripada perkataan ra'uf yang mengasihi, yang digunakan untuk menyebut seseorang yang merasa belah kasihan terhadap sesuatu. Ar-ra'uf ini juga merupakan salah satu asma Allah. Ada juga yang berpendapat bahawa perkataan ar-ra'fah artinya mencegah sesuatu yang tidak disukai. Yang kesembilan, dinillah, iaitu syariat dan hukum-hukum Allah atau ketaatan kepadanya dan melaksanakan hukumnya. Daripada apa bahawa maksudnya ialah larangan menggugurkan pelaksanaan had ataupun hukuman sama ada dengan satu syafaat ataupun selainnya. Yang ke-10, ta'ifah. Perkataan ini ialah isim fa'il mu'annas kepada perkataan at-tawaf yang bererti putaran. Tapi terkadang ia juga diertikan sebagai satu kumpulan atau jemaah. Menurut Al-Alusi, yang dimaksudkan dengan perkataan di sini ialah sekumpulan orang yang telah sampai kepada mereka larangan berzina tersebut. Adapun jumlah kumpulan ini berbeza-beza sesuai dengan keadaan dan tempat. Yang ke-11, la yankih. Yang dimaksudkan nikah adalah akad, sehingga maknanya seorang lelaki pezina tidak menikahi kecuali perempuan pezina. Ini sesuatu dengan sebab turunnya ayat. Penafian di dalam ayat ini bertujuan untuk metafora. Yang seterusnya, Yusuf. Okey. Asbab nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Ada beberapa sebab turunnya ayat yang mulia ini ialah
ayat yang menyebutkan bahawa lelaki yang berzina tidak berkahwin kecuali dengan seorang perempuan yang berzina. Sebagaimana yang disebutkan oleh dalam kitab-kitab tafsir, antara yang paling sahih ialah ada 3 riwayat dan saya cerita saya bagi 2 penerangan 2 riwayat. Okey, pertama, dalam satu riwayat yang disebutkan bahawa seorang pelacur yang bernama Ummi Mahzul berzina dengan ramai lelaki dan mendapatkan bayaran. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk berkahwin dengannya. Lantas turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, dan perempuan yang berzina itu tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. An-Nur ayat 3. Okay, kedua, dalam satu riwayat yang disebutkan berkenaan Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, lalu mereka menempati beranda Masjid Nabawi. Jumlah mereka seramai 400 orang lelaki. Dan pada siang hari mereka mencari rezeki. Pada malam hari mereka kembali ke Sufah. Ketika itu di Madinah ramai pelacur yang berkeliaran dengan pakaian-pakaian menggoda. Lalu sebahagian daripada ahli Sufah bermaksud untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan tersebut agar dapat tinggal di rumah-rumah mereka dan ikut menumpang hidup. Lalu turunlah ayat ini. Okey, seterusnya Azman. Sorry. Okey, sorry. Okey, seterusnya saya bagi makna, saya jelaskan ayat secara ijmali. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kaum muslimin tentang syariat, nasihat, adab, petunjuk, akhlak mulia dan peraturan syariat yang ada di dalam Al-Quran melalui surah yang mulia ini. Semua itu baik untuk mereka dan akan membahagiakan mereka sama ada di dunia maupun di akhirat. Surah ini adalah surah yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu dapat menerapkan pelbagai hukum dan adab-adab yang terkandung dalamnya. Okay, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat ini hanya untuk dibaca, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan pengamalan yang terkandung dalamnya sehingga kamu dapat menjadikannya sebagai pelita yang menerangi kehidupan. Selain itu juga kamu dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat yang menunjukkan secara jelas pelbagai bukti atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil di dalam syariat. Okey, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Suratul Baqarah ayat 179. Dan seterusnya, beberapa hukum syariat dan hudud yang terdapat di dalam surah ini ialah mengamalkan hukuman cambuk bagi setiap pelaku cambuk atau dikenali sebagai sebat. Sebagai setiap pelaku zina sebanyak 100 kali dan harus dilaksanakan dengan sempurna serta tidak boleh disertai dengan rasa belas kasihan atau pengurangan hukuman atau meringankan. Itu kerana kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling besar yang tidak layak untuk disertai oleh rasa belas kasihan maupun maaf bagi pelakunya. Okay, seterusnya, adapun salah satu bahaya dan kesan negatif daripada kejahatan ini ialah bahawa zina dapat mengotori nasab keturunan, merosakkan kehormatan dan menyamarkan nasab. Itu kerana anak yang lahir disebabkan perzinaan yang telah tersebar luas, tidak mengetahui siapa ayahnya dan tidak mengenali nasab keturunannya. Okay, seterusnya, barang siapa yang mengetahui dan memahami bahaya dan kesan negatif daripada perbuatan ini, maka dia akan mengetahui hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam pensyariatan hukuman ini, bahawa ini merupakan hukuman yang membuat orang
menjadi takut sekiranya mengetahui. Tidak sampai di sini saja, tapi hukuman ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat setiap individu maupun masyarakat tidak berani melakukan perbuatan keji yang memerlukan ini. Dengan demikian, nasihat dan pengajaran daripada pengamalan had ini dapat dipetik. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan pada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Seterusnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa si pelaku zina tidak layak berkahwin dengan perempuan mukminah yang sentiasa menjaga diri dan kehormatannya. Dia hanya layak berkahwin dengan perempuan yang sama dengannya atau lebih buruk daripadanya. Dia hanya dapat berkahwin dengan perempuan berzina atau berkahwin dengan perempuan musyrik yang menyembah berhala. Oleh itu, tidak heran jika biasanya seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan keji hanya menyukai perempuan yang keji atau yang sama dengannya, atau bahkan perempuan yang musyrik. Seterusnya, demikian jugalah perempuan berzina atau perempuan yang gemar berbuat keji hanya menyukai lelaki penzina dan pelaku perbuatan keji atau lelaki musyrik. Jiwa yang bersih akan menolak berkahwin dengan pasangan yang kerap melakukan perbuatan keji maupun fasik. Benar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Seterusnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Surah An-Nur ayat 26. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan zina disebabkan pelbagai budaya dan kesan negatif yang dapat ditimbulkannya, yang akan mengganggu kehidupan manusia, sama ada secara individu ataupun masyarakat. Seterusnya saya serah kepada Fazli. Seterusnya bentuk-bentuk bacaan. Yang pertama, wa faradnaha, yang bermaksud dan kami wajibkan hukum-hukumnya, mensyaratkan adanya hukum-hukum. Ayat ini boleh dibaca dengan takhfif dan juga tasydid. Bacaan takhfif bermaksud bahawa kami mewajibkan amalan yang hukumnya bersifat pasti. Yang kedua, bacaan tasydid iaitu untuk menekankan kewajipan atau sifat metafora daripada kewajipan tersebut. Ada yang berpendapat bahawa tujuannya ialah untuk menunjukkan jumlah kewajipan yang banyak seperti hukum tentang zina, qazaf, li'an, perintah berhijab, meminta izin, menjaga pandangan dan sebagainya. Yang kedua, az-zaniyatu waz-zani, yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Jumhur membaca lafaz ini dengan ar-raf'u, az-zaniyatu. Dan juga boleh dibaca dengan nasab, iaitu az-zaniyata. Tetapi yang memilih bacaan rafa' lebih ramai. Menurut Az-Zujaj, membaca dengan rafa' lebih kuat dalam bahasa Arab, kerana maksudnya siapa yang berzina maka kamu sebablah dia. Sedangkan bacaan dengan nasab maksudnya ialah sebablah perempuan yang berzina. Yang ketiga, wala ta'khudhukum, yang bermaksud dan janganlah kamu dipengaruhi. Ad-Dhahhak dan Al-A'mash membaca ayat ini dengan menukarkan huruf ta kepada huruf ya, iaitu wala ya'khudhukum. Yang keempat, ra'fatun, dibaca dengan sukun pada hamzah, namun ada juga yang membaca dengan ra'afatun, tetapi yang paling masyhur ialah ra'fatun. Yang seterusnya, az-zani la yankihu, yang bermaksud lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin, dibaca dengan menthammahkan huruf ha, iaitu la yankihu. Namun ada juga yang membacanya dengan mensukunkan huruf tersebut, iaitu la yankih daripada nafyi, sedangkan bacaan kedua adalah an-nahyi. Yang kelima, firman Allah wa hurrima, dibaca dengan tasydid atau dengan menthammahkan huruf ha,
dan mentasydidkan huruf ra. Namun ada juga yang membacanya dengan takhfif, iaitu memfathahkan huruf ha dan mendhammahkan huruf ra, iaitu waharama. Seterusnya, tafsir ataupun huraian ayat. Yang pertama, perkataan surah dalam bentuk nakirah bermakna pengagungan. Seolah-olah Allah SWT berfirman, inilah sebuah surah yang besar, lagi agung kerana di dalamnya terkandung adab-adab yang luhur dan hukum-hukum yang tinggi. Pengulangan lafaz anzalna menunjukkan penuhnya pemeliharaan ataupun perhatian daripada Allah SWT terhadap surah tersebut. Imam Fakhrul Razi berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada permulaan surah ini pelbagai jenis ketentuan hukum. Kemudian di akhir surah menunjukkan pokok-pokok tauhid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tadhakkarun, bermaksud supaya kamu beringat. Erti asal perkataan la'alla ialah mengharapkan sesuatu. Namun ianya tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perkataan la'alla di sini diertikan sebagai agar supaya. Seterusnya, apabila ditanyakan apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menyebutkan wanita berbanding lelaki dalam masalah penzinaan dan mendahulukan lelaki berbanding wanita dalam masalah pencurian. Jadi jawapannya ialah kerana wanita akan mendapat kesan yang sangat buruk akibat berzina. Contohnya, jika mereka hamil, ianya akan memberi kesan yang besar pada kehidupan mereka dan mengotori nama baik keluarga. Di dalam tafsir Al-Walid, Al-Alusi mengatakan bahawa dalam masalah penzinaan, wanitalah yang mempunyai peranan besar disebabkan pemergiannya keluar rumah dengan memperlihatkan keindahan tubuh dan perhiasannya serta perkara lainnya seperti memakai wangi-wangian dan solekan yang menggiurkan. Semua ini dapat mendorong lelaki untuk mendorong nafsunya. Meskipun demikian, ini bukan bererti kaum lelaki tidak memiliki peranan langsung dalam masalah ini kerana mereka pun memiliki peranan yang cukup besar. Tetapi peranan wanita jauh lebih besar sehingga mereka disebutkan terlebih dahulu berbanding lelaki. Adapun untuk masalah mencuri, iaitu ayatnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan lelaki kerana aktiviti mencuri biasanya dilakukan oleh lelaki kerana mereka lebih berani dan kuat dalam menanggung risiko bahaya. Seterusnya, lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ialah fajlidu, hendaklah kamu sebat, dan bukan fadribu, maka pukullah. Hal ini kerana ianya mengisyaratkan bahawa tujuan hukuman ini ialah untuk memberikan rasa sakit sampai ke kulit disebabkan besarnya dosa perbuatan tersebut dan untuk membuat orang ramai berasa takut. Disebut az-zani dan az-zaniyah sebagai ta'kid, iaitu penekanan. Kedua-dua lafaz tersebut digunakan bagi menghilangkan sangkaan bahawa hanya pihak lelaki yang akan dikenakan hudud, sedangkan kedua-dua pihak akan dikenakan hudud atas kesalahan zina. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, jika benar kamu beriman kepada Allah, diungkapkan bertujuan untuk menggalakkan. Hal ini dimaksudkan agar mereka berusaha melaksanakan hukum-hukum Allah SWT sebaik mungkin. Seterusnya, firman Allah SWT yang bermaksud, lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Ayat ini diungkapkan bagi mengisyaratkan bahawa penzina, iaitu lelaki, tidak layak berkahwin dengan wanita terhormat yang mukminah. Begitu juga sebaliknya. Adapun ayat ini dimulakan dengan pihak lelaki, ayat yang az-zani la yankihu, dimulakan dengan pihak lelaki kerana lelakilah yang membuat keputusan dalam hal pernikahan. Berbeza dengan ayat pertama. Ayat pertama Allah SWT mendahulukan az-zaniyah, iaitu pihak perempuan, kerana ianya menerangkan hukuman zina yang mana adanya persetujuan dan kerelaan daripada pihak perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan perbuatan musyrik dengan orang yang berzina seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68.
Hal ini mengisyaratkan betapa besarnya bahaya penzinaan yang mampu merosakkan rumah tangga serta merobohkan tiang-tiang masyarakat. Okey, seterusnya. InsyaAllah seterusnya saya Muhammad Amuddin akan menerangkan tentang hukum, antara hukum-hukum yang terdapat yang dikeluarkan daripada ayat zina ini. InsyaAllah yang pertama adalah bentuk hukum zina zaman permulaan Islam. Jadi kalau kita lihat pada ayat zina tadi, ada satu ayat yang mengatakan wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Jadi kat sini apabila dia mengatakan bentuk hukuman zina zaman permulaan Islam, apa yang kita tahu bila permulaan Islam ini tentulah ada orang yang berbondong-bondong masuk dalam Islam tetapi hatinya, imannya tidak tetap lagi. Jadi Allah pada setiap ayat-ayat hukum ni Allah memberikan untuk menerapkan sesuatu ayat hukum ni Allah memberikan keringanan step by step. Inilah yang dikatakan yang pertama adalah secara tadarruj, ini secara berperingkat-peringkat. Jadi seperti mana pengharaman arak, minuman arak adalah secara berperingkat, begitu jugalah tentang hukuman zina. Jadi pada permulaannya diwahyukan kepada Nabi SAW hanya untuk menghukum mereka yang berzina ini adalah berkurung bagi wanita yang berzina. Adapun lelaki adalah hukumannya dicela dan dihina bagi lelaki. Ini untuk memalukan dia dan untuk menyedarkan dia akan bahaya zina ini. Kemudian selepas itu barulah diperintahkan hukuman ini dengan berbentuk ta'zir, bukan had ini. Maksudnya berbentuk ta'zir dan bukan had ni macam kita tengok tadi kan, hukum untuk wanita adalah berkurung. Selepas daripada itu barulah hukuman had ini mencabut mereka ataupun merejam mereka. Jadi apabila kita dengar bentuk hukuman zina zaman permulaan Islam ini, maka ianya adalah hukuman yang sementara. Dan kemudian ia akan dinasahkan hukum ni kepada ayat yang seterusnya, ayat surah Al-Nur, ayat yang kedua, az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Maka ayat ini menasahkan hukum kepada berkurung bagi wanita dan dihina dan dicela dan dihina bagi lelaki kepada sebat dan rejam. Okey, yang seterusnya hukuman bagi bujang dan sudah berkahwin. Jadi walaupun fajlidu kulla wahidin mi'atal jaldah tu, apa tu? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ada walaupun ayat ini adalah ayat yang maksudnya dia tak membahagikan di antara lelaki dengan perempuan. Dia umum, dia kata sebanyak 100. Tapi dalam Islam hukuman bagi bujang dan sudah berkahwin adalah dibahagikan. Maksudnya tidak sama. Adapun bagi penzina lelaki dan perempuan yang bujang tidak berkahwin adalah sebatan sebanyak 100 kali. Adapun yang sudah berkahwin adalah direjam sehingga mati. Sebab apa? Sebab apa Islam membezakan di antara dua grup ni? Sebab berkahwin, orang yang dah berkahwin berzina, dia punya negatif dia tu lagi berat. Antaranya adalah merosakkan keturunan orang lain. Contoh, isteri si A ni berzina dengan suami si B. Jadi dia merosakkan. Dia dah lah tak ada ikatan, dia merosakkan keturunan orang lain. Kemudian menghancurkan kehormatan. Jadi dia melibatkan dua keluarga, melibatkan banyak keluarga yang akan menyebabkan ramai yang hilang kehormatan mereka. Kemudian adalah salah tempat untuk menyalurkan syahwat, yang mana Allah sudah memberikan jalan yang halal tetapi mereka tetap memilih jalan yang haram. Seterusnya adalah hukuman sebat ditetapkan oleh nas secara qat'i. Kalau kita tengok kat sini, meskipun ayat dari surah An-Nur ini merujuk kepada umum macam saya cakap tadi, namun klasifikasi terhadap jenis hukuman kepada golongan bujang dan sudah berkahwin ini diambil daripada sunnah yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Thamit
radhiyallahu anhu yang mana Nabi menerangkan secara terperinci mengenai pembahagian hukum zina ini mengikut golongan bujang atau sudah berkahwin. Jadi secara ringkasnya hadis ini menceritakan satu kali Ubadah bin Thamit ni dia melihat Nabi. Dia melihat Nabi rasa macam sakit kepala, macam susah macam tu. Tiba-tiba dia tengok je Nabi macam tu kan. Bila Nabi sedar, Nabi dah normal, Nabi dah tak ada sakit-sakit, Nabi cakap, ambillah hukum daripada aku. Yang mana bagi orang yang tidak berkahwin adalah disebat dan orang yang sudah berkahwin adalah direjam sampai mati. Okay, seterusnya. Hukuman rejam ditetapkan oleh hadis. Okay, hukuman rejam ini adalah hukuman yang konkret, yakni kuat, yang dapat dikuatkan sumbernya dari hadis. Ini merujuk pada tindakan baginda Nabi SAW sendiri yang pernah merejam sebahagian sahabat seperti Ma'iz dan seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. Sunnah ini berjalan dari generasi sahabat, tabi'in, imam-imam mazhab sehinggalah ke hari ini. Dan tiada satu pun gerakan yang dapat menidakkan hukuman ini. Okey, kalau kita tengok pada dunia sekarang, Saudi melakukan hukuman had ini. Afghanistan satu ketika dulu waktu Taliban memerintah pada 1996, mereka juga menerapkan hukuman had ini dan banyak lagi negara-negara yang Islam yang menerapkan hukuman had ini. Dan sehingga ke hari ini tak ada satu pun gerakan yang mampu menafikan hukuman rejam terhadap orang yang berzina ini. Hatta kan golongan khawarij ni dia menentang hukum rejam ini dengan dalil akal mereka yang rapuh. Okey, antara dari dalil mereka yang rapuh ini, mereka mengatakan bahawa rejam adalah hukuman yang berat yang memerlukan dan mereka menyatakan bahawa rejam ini ditetapkan kepada umum dan tidak ditentukan hukumannya mengikut golongan. Kat sini kita nampak macam ada, tak tahu kenapa sebab saya dah tulis sini, tapi saya terangkanlah. Mereka menyatakan bahawa rejam adalah hukuman yang berat. Sebab apa mereka cakap macam tu? Mereka cakap kalaulah rejam ni ada di dalam Islam, pastilah hukuman rejam ni akan disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak akan diambil hukum itu daripada sunnah Nabi SAW. Sebab ia ada hukuman yang berat, hukuman yang satu yang perlukan kepada dalil yang konkret daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kedua, mereka mengatakan hukuman rejam ini ditetapkan kepada umum dan tidak ditentukan hukumannya mengikut golongan. Maksudnya semua, kalau zina semua kena rejam. Bujang ke, kahwin ke, semua kena rejam. Dia cakap macam tu. Okey. Seterusnya, apakah sebat? Okey. Apakah sebat dan rejam dilakukan sekaligus? Okey, ulama Zahiriyah berpendapat wajib untuk menggabungkan hubungan sebat dan rejam bagi penzina muhsan. Mereka mempunyai dalil mereka sendiri. Adapun jumhur ulama kita, fiqh 4 mazhab ni, berpendapat hukuman bagi golongan yang muhsan adalah rejam sahaja. Dalil dari pendapat jumhur adalah sangat kukuh. Okey, seterusnya, apakah pelaku zina harus dibuang daerah? Apakah perempuan juga dibuang daerah? Okey. Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa hukum bagi penzina yang tidak berkahwin adalah sebatan sebanyak 100 kali. Adapun pengasingan itu mengikut kepada timbangan imam atau qadi yang bertanggungjawab. Hukuman bagi penzina yang tidak berkahwin adalah sebatan 100 kali. Adapun pengasingan itu mengikut kepada timbangan imam atau qadi yang bertanggungjawab. Okey, adapun jumhur mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi kat sini kita nampak ada perselisihan tiga yang bersependapat dan seorang imam yang ada clash sikit. Jadi Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan adalah sebatan 100 kali dan perlu dilakukan pengasingan. Di sisi mazhab Maliki dan Al-Auza'i, pengasingan ini hanya tertakluk pada lelaki sahaja. Adapun imam kita, Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bagi perempuan perlulah diteman oleh mahramnya semasa proses pengasingan. Okey, seterusnya. Hukuman bagi kafir zimmi yang berzina.
Jadi bila kita dengar zimmi, kafir zimmi ni adalah kafir yang bersedia untuk menggalas tanggungjawab, membayar kepada kita ufti, membayar kepada kita duit, lebih kurang macam duit perlindungan kepada orang Islam dan bersetuju untuk duduk di bawah naungan orang Islam. Okay, kita tengok di sini. Mazhab Hanafiyah berpegang bahawa penzina kafir zimmi yang muhsin tidak perlu direjam. Ianya cukup sahaja dengan sebatan 100 kali. Ini kerana mereka berpegang dengan dalil yang menyatakan orang yang mensyirikkan Allah bukanlah digelar sebagai muhsan. Maksudnya orang yang mensyirikkan Allah, perkahwinan diorang ni tidak sah. Diorang tak dikira berkahwin. Jadi diorang akan diimbal balik diorang punya kes ni kepada zina tanpa berkahwin. Adapun hadis tersebut adalah ahad dan tidak kuat untuk dijadikan sandaran. Hadis yang mengatakan tentang betul orang yang mensyirikkan Allah ni adalah tidak digelar sebagai muhsan adalah hadis ahad. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang kuat. Okey, tengok penzina kafir zimmi yang muhsan perlulah direjam. Ini kerana mereka mengambil dalil sunnah juga. Ini adalah daripada Sahih Bukhari yang menyatakan bahawa kafir zimmi yang mahu menerima kewajipan membayar ufti, hak mereka sama dengan hak orang Islam. Ini adalah hadis yang sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi apabila hak mereka ni bukan dari segi tempat tinggal, kediaman, pemilikan tanah, mereka kena juga mengambil tanggungjawab, mengambil hak mereka dari segi hukuman yang ada di dalam Islam. Jadi seterusnya, pihak yang berkuasa melaksanakan hukuman had ataupun hudud. Okay. Para ulama telah bersepakat dalam pelaksanaan hudud adalah di bawah kekuasaan pemimpin ataupun wakilnya. Tetapi mereka berbeza pendapat dalam menentukan hukum had ke atas hamba sahaya. Okay. Ini menarik sikit. Okay. Dengar. Imam Malik, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahawa seorang tuan boleh melakukan hukuman had kepada hambanya dalam kes zina, khamar dan tuduhan zina. Adapun pencurian tertakluk dalam kuasa pemimpin. Adapun di sisi Imam Hanafi, hukum had adalah di bawah kuasa pemimpin. Sedangkan seorang tuan tidak boleh menghukum tanpa kebenaran dari pemerintah. Boleh jadi pendapat dari jumhur lebih tepat apabila ianya disokong oleh hadis dan athar yang kuat daripada para sahabat. Ya. Okey, yang seterusnya. Hukuman sebat dan pelaksanaannya. Para ulama menegaskan tidak boleh untuk meringankan hukuman bagi penzina. Macam kita dengar sahabat kita cakap tadi kan. Hukuman sebat ini tidak boleh disertakan dengan iba. Tidak boleh disertakan dengan rasa kasihan. Dengan mengurangkan bilangan ataupun kekuatan sebatan itu. Kerana sebatan itu adalah untuk menimbulkan kesan jera dan sebagai pendidikan. Kita lihat sendiri daripada kisah yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kata kalaulah Fatimah mencuri, kan, Rasulullah sendiri mengatakan kalaulah Fatimah mencuri nescaya aku akan potong tangannya. Jadi ini melihatkan kepada hukum Allah, tidak ada beza kasta, tidak ada diberikan pengurangan ataupun tidak ada apa-apa, orang panggil apa, tolak ansur. Hukum Allah tetap hukum Allah. Al-Qurtubi menyatakan sebatan itu adalah sebatan yang menyakitkan, tetapi tidaklah sampai terkoyak kulitnya dan pemukulnya tidak boleh mengangkat tangannya melebihi ketiaknya. Ini kerajaan Malaysia, tak silap saya penjara mana? Penjara Kajang tak silap saya, yang memberi demonstration kepada Sultan Pahang, yang mana dia menunjukkan antara cara sebatan sivil dengan cara sebatan secara Islam. Dan kita mengakuinya, sebatan sivil adalah sebatan yang dilarang oleh Islam sendiri. Dan sebatan yang sepatutnya adalah sebatan yang tidak mengoyakkan kulit tetapi merasakan sakit dan tidak boleh diangkat ketiaknya untuk menguatkan, tak boleh. Jadi Sayyidina Umar pernah menegur Muti' yang keras sebatannya ketika melakukan hukuman had. Lalu Sayyidina Umar mengurangkan bilangan sebatan itu untuk menggantikan dengan kuatnya pukulan sebelum itu.
Adakah ini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar kesian? Adakah ini menunjukkan Sayyidina Umar cuba untuk membantu orang itu? Tidak. Sebab sebab Muti ini dia telah melakukan kesalahan dengan menyebat secara kuat. Jadi Sayyidina Umar mengambil pergantian daripada kuat itu kepada pengurangan bilangan sebat. Okey, seterusnya. Hukum terhadap orang yang berzina. Okay, seterusnya masih di dalam bab yang sama, iaitu hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran ni. Okey, kadar pukulan dalam seluruh had sama. Apakah kadar pukulan di dalam hukuman hudud? Para ulama berbeza pendapat bahawa kadar pukulan tu ada berbeza pendapat. Okey. Golongan Hanafiyah menyatakan bahawa hukuman untuk zina lebih berat daripada hukuman minum arak. Manakala golongan Malikiyah dan Syafi'iyah pukulan untuk semua had adalah sama, yakni tidak berlebihan. Seterusnya ialah anggota tubuh badan. Jadi di sana ijma' ulama' bahawasanya anggota tubuh badan yang mesti dijaga, yang harus dijaga adalah wajah, kemaluan dan tempat-tempat yang membahayakan nyawa. Tetapi ada sedikit perbezaan. Bahagian manakah yang perlu dipukul? Untuk Imam Syafi'i nyatakan bahawa harus dijaga kemaluan dan wajah, bermakna bahagian depan dan belakang itu boleh dihukum hudud lah. Berdasarkan dalil, pukullah kepala kerana syaitan itu tempatnya. Pukullah kepala kerana syaitan itu tempatnya di kepala. Untuk Imam Hanafi dan Maliki hanya di bahagian belakang sahaja. Maknanya bahagian depan mereka golongan Imam Hanafi dan Maliki tidak mensyarat untuk tidak berpendapat bahawa perlu dipukul di bahagian depan. Okay, seterusnya. Hukum menolong pesalah hudud. Haram memberikan pertolongan kepada orang yang terkena hukuman hudud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, barang siapa pertolongannya dapat menghalangi pelaksanaan hukum hudud daripada hukuman yang ditentukan Allah, maka dia benar-benar melawan Allah. Dalil haram, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu dipengaruhi belas kasih sayang terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman agama Allah. Ulama' salaf mentakwilkan kepada dua makna. Apakah yang dimaksudkan menolong itu? Pertama, meringankan hukuman, dan kedua, menggugurkan hukuman. Ala kulli hal, apa-apa yang membantu dalam meringankan ataupun menggugurkan hukuman untuk pasalah hudud adalah haram. Seterusnya, menyaksikan pelaksanaan hudud. Di sana terdapat perbezaan bilangan. Berapakah orang yang perlu menyaksikan pelaksanaan hudud? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Ulama' berbeza pendapat tentang siapa yang dimaksudkan dengan sekumpulan orang yang beriman. Pertama, Imam Mujahid. Yang dimaksudkan itu adalah seorang mukmin atau lebih. Yang kedua, Ikrimah, Atha' dan Malikiyah, 2 orang atau lebih. Yang ketiga, Az-Zuhri, 3 orang adalah batas maksimum. Keempat, Ibnu Abbas dan Syafi'iyah, 4 orang atau lebih mengikut jumlah saksi dalam kes zina. Ini adalah pendapat yang sahih. Seterusnya, hukum homoseksual, lesbian dan menyetubuhi haiwan. Homoseksual adalah perbuatan yang paling keji dan paling buruk. Perbuatan ini menunjukkan ketidaknormalan, kerosakan akal dan kelainan jiwa. Perbuatan homoseksual dalam bahasa Arab disebut liwat kerana dinisbahkan kepada kaum Nabi Lut. Jadi, hukuman pelaku homoseksual ada 3 perbezaan pendapat di dalam kalangan fuqaha
terhadap hukuman yang harus dikenakan. Pertamanya, diberikan hukuman mati secara mutlak tanpa pilihan. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Kedua, diberi hukuman seperti zina. Ia merupakan pendapat Imam Syafi'i, sama ada dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Bermakna hukuman untuk homoseksual ni sama seperti hukuman zina. Yang ketiga, diberi hukuman takzir dan ia merupakan pendapat Imam Hanafi. Seterusnya. Okey, dalil hujah mereka berdasarkan hujah-hujah mereka. Dalil yang pertama, mau wajadtumuhu ya'mal amal qaumul lut faqtulul fa'il wal maf'ulun bih. Artinya barang siapa yang menemui sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Maknanya ini adalah pendapat yang menyatakan bahawa pelaku homoseksual ini mesti dibunuh. Untuk dalil yang menyokong pendapat kedua, satu riwayat daripada Ali karramallahu wajhah menyebutkan bahawa beliau pernah merejam pelaku perbuatan homoseksual, iaitu pelaku perbuatan kaum Nabi Lut. Imam Syafi'i berkata, berdasarkan riwayat ini, maka kami berpendapat bahawa hukuman ke atas perbuatan ini adalah direjam sama ada pelakunya itu masih bujang atau sudah berkahwin. Jelas menunjukkan dalil ini menunjukkan bahawa pelaku homoseksual ini hukumannya adalah seperti hukuman zina. Jadi yang ketiga, dalil pendapat yang ketiga, mereka berhujah dengan riwayat yang berasal daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah mengumpulkan sejumlah sahabat Nabi SAW, lalu beliau bertanya kepada mereka tentang lelaki yang dicampuri sama halnya seperti perempuan. Ketika itu yang paling berat jawapannya ialah Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, ini satu dosa yang tidak dilakukan umat-umat yang terdahulu kecuali oleh suatu umat yang telah dihukum oleh Allah sebagaimana yang telah kamu ketahui. Maka kami berpendapat bahawa hukumannya dibakar dengan api. Pendapat yang ketiga ni jelas bahawa hukuman terhadap homoseksual ini adalah hukuman ta'zir. Seterusnya. Okey, bagaimana menghukum mati pelaku homoseksual? Pendapat mazhab pertama seperti yang saya telah sebutkan adalah merupakan pendapat Imam Maliki, Imam Ahmad Hanbal dan salah seorang pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana cara untuk menghukum mati tu? Pertamanya sama ada dipenggal leher, dibentur ke dinding, dilempar dengan batu hingga mati dan dijatuhkan di tempat yang tinggi. Ini adalah antara cara bagaimana untuk menghukum pelaku homoseksual sehingga mati. Okey, seterusnya. Pendapat mazhab kedua, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana untuk menghukum pelaku homoseksual ni? Disebat bagi orang yang masih bujang. Maknanya orang yang masih bujang ni kalau melakukan homoseksual dia akan disebat. Samalah seperti hukuman zina kan. Sama. Lepas tu yang kedua, direjam bagi orang yang berkahwin. Ini semua sama dengan hukuman zina. Untuk pendapat mazhab ketiga, ni cara bagaimana nak menghukum ni mengikut ketetapan pemerintah, yang ni takzir lah. Ini merupakan pendapat Imam Hanafi. Okey, seterusnya. Syarat-syarat kesaksian kes perzinaan. Okey. Di dalam untuk menghukum dan mensabitkan seseorang itu berzina, kita mesti menepati dan mesti ada kriteria-kriteria seperti berikut. Pertama, kita mesti ada 4 orang saksi. Sekiranya tidak mencukupi 4 orang saksi, maka tertuduh ataupun orang yang melakukan zina itu tidak boleh disabitkan melakukan zina. Dan kedua, saksi mestilah kaum lelaki. Maknanya kaum perempuan ni tidak kuat untuk dijadikan sebagai saksi lah. Yang ketiga, saksi adalah orang yang adil. Maknanya orang yang tidak amanah itu ataupun orang yang fasik itu tidak boleh dijadikan sebagai saksi di dalam mensabitkan pelaku zina. Keempat, para saksi mestilah baligh. Kelima, menyaksikan perbuatan terkutuk dengan nyata, iaitu dengan mata kepala sendiri, masuknya kemaluan ke dalam faraj wanita. Mata kepala kita sendiri melihat bahawa kemaluan itu masuk dalam faraj wanita. Selagi tidak lihat
kemasukan itu, maka tidak boleh disabitkan sebagai hukuman zina. Keenam, para saksi menyaksikan kejadian itu bersama-sama dalam satu kejadian. Jika terpisah, maka tidak diterima. Ketujuh, pengakuan sendiri daripada pelaku secara terang-terangan. Ini adalah yang ketujuh ini adalah pengakuan ini adalah merupakan orang kata saksi yang paling kuat dan teguh lah. Maknanya kalau dia mengaku tu memang betul-betul lah dia melakukan berlaku zina. Okey, seterusnya. Hukuman berkahwin dengan penzina. Berdasarkan masalah ini, para ulama salaf berbeza pendapat. Pertamanya, haram. Ini diambil daripada riwayat Ali, Barra', Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Dan keduanya harus diambil daripada riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan inilah pegangan jumhur ulama mazhab yang empat. Dalil untuk pendapat yang pertama, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Artinya, lelaki yang berzina tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Keterangan, mereka mengatakan secara zahir ayat ini adalah khabar, tetapi hakikatnya adalah larangan yang bernilai haram, kerana di akhir ayat ini disebutkan, dan demikian itu haram ke atas orang yang mukmin. Ali karamallahu wajhah, apabila seorang lelaki berzina, maka dia harus diceraikan daripada isterinya. Demikian pula apabila seorang perempuan berzina, maka dia diharuskan dicerai daripada suaminya. Untuk pendapat kedua yang menyatakan harus untuk bernikah dengan orang yang berzina, merupakan riwayat Aisyah. Nabi bersabda, artinya mulanya adalah perzinaan, kemudian diakhiri dengan perkahwinan. Sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal. Okey, seterusnya. Okey, kita serahkan kepada Sob ke Azman? Azman. Okey. Seterusnya, hikmah pensyariatan. Yang pertama ialah penzinaan merupakan perbuatan keji yang mampu merosakkan kehormatan manusia dan menghancurkan bangunan sosial serta merosakkan keturunan sehingga ramai kanak-kanak tidak terpelihara dengan baik. Seterusnya, menurut maqasid syariah yang 5, yakni perlunya umat Islam dalam menjaga akal, keturunan, jiwa, agama dan harta. Disebabkan keturunan adalah salah satu daripada 5 perkara tersebut, maka Islam mensyariatkan hukuman yang berat dalam hal penzinaan bagi menjamin keamanan sosial. Yang ketiga, hukuman zina merupakan hukuman yang berat tetapi adil. Hal ini kerana orang yang dihukum adalah supaya mereka mendapat pengajaran disebabkan jiwa mereka yang hanyut mengikuti ajakan hawa nafsu. Terusnya, hukuman yang berat dalam hal penzinaan, iaitu sebat dan rejam, tidak boleh dijatuhkan sewenang-wenangnya kerana tuduhan dan sangkaan. Bahkan harusnya ada pembuktian yang sebenar serta dipersyaratkan dengan syarat yang hampir tidak mungkin diwujudkan, iaitu 4 orang saksi lelaki. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.